الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, adakah wajib atas seorang ia melazimkan mazhab yang tertentu atau tiada lazim? Muka surat 14 baris yang ke-17 daripada atas. Yang ke-7 daripada atas. Ditanya daripada ditanya akan radhiyallahu anhu, adakah wajib atas seorang ia melazimkan mazhab yang tertentu, mazhab yang muayyan. Melazimkan maksudnya lazim maknanya dia tak boleh keluar daripada mazhab yang muayyan itu. Melazimkan mazhab yang atau tiada lazim, atau melazimkan mazhab tertentu maksudnya dia tu mentaklidkan akan satu-satu mazhab yang tertentu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, katanya tiada lazim ia kekalkan dirinya. Jadi mana mafhumnya soalan saat ni, mulazamah atau pemelaziman itu maksudnya bila dah dia pilih untuk taklid dengan satu mazhab, bermakna dia tak boleh keluarlah daripada mazhab tu. Tu makna dia ta'ayyanu, makna tertentu dia tu mulazamah dengan mazhab itu juga. Jadi jawab mu'alif kita rahimahullah ta'ala, tidak lazim. Makna tak lazim ia kekalkan dirinya seorang itu atas mazhab yang muayyan, yang tertentu. Tetapi tiada pada ibadahnya itu daripada keadaannya, ibadahnya seorang itu daripada keadaannya ibadah itu atas mazhab yang muayyan. Tu maknanya dia mesti taklid mana-mana mazhab, tapi bukanlah maksudnya bila dia dah memilih satu mazhab maka ta'ayyun makna tertentu dia dengan mazhab muayyan itu, dia tak boleh dah nak berpindah kepada mazhab lain. Tidak lazim lagi tu. Cumanya di dalam melaksanakan ibadat dia tak boleh sendian berhak, maksudnya dengan tidak iktimad kepada mana-mana mazhab yang tertentu. Maknanya dia kena nak buat satu-satu ibadat tu, dia kena buat di atas dasar mazhab yang tertentu. Sama ada tak ada mazhab langsung ataupun capur, ataupun mana capur makna tidak tertentu mazhab tu, tak boleh juga. Jadi maksudnya ialah bila nak buat satu ibadat, mestilah ibadat itu orang panggil iktimad ataupun istinad. Istinad mana bersandar kepada mazhab-mazhab yang muayyan, yang tertentu. Tak kiralah mazhab mana, mazhab yang muktabar. Tapi telah menjadi ijma' ulama mutaakhirin, mazhab yang boleh kita ikut adalah salah satu daripada mazhab sahaja. Adapun mazhab yang lain, walaupun masih ada lagi mazhab yang lain daripada 4 mazhab yang maklum itu, mazhab yang lain itu makna tak boleh kita nak taklid, tak nak ikut, kerana tidak ada kaedah dan juga kitab yang ditinggalkan. Jadi tak ada kaedah, tidak ada kaedah yang ditinggalkan, dan kitab-kitab bagi Sufyan Tsauri misalnya tak boleh.
Bukan kerana makna mazhab tu tidak muktabar, tapi tidak ada kesinambungan kepada mazhab tu. Jadi nak bersandar di atas apa dia, kaedah tak ada. Manakala orang panggil isu-isu yang berlaku pada zaman sekarang ini bersandar kepada kaedah-kaedah yang dibuat oleh, yang diasas, dibina oleh mana para a'immatul mujtahidin. Jadi selain daripada masalah-masalah yang telah siap dah, pasal siap dah, ada dah kemudian orang panggil masalah-masalah yang baru berlaku pada masa kita yang tidak disebut dalam kitab-kitab, maka tempat sandarannya ialah ulama-ulama sekarang lah yang menggunakan qawaid, makna imam itu. Jadi tak dapat tidak mana suatu ibadat itu mestilah didasarkan di atas mana-mana mazhab yang muayyan. Kerana kenapa kita tak boleh bersendirian, orang panggil menunggalkan diri pada mazhab? Kerana kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan juga hadis, orang panggil secara detail, secara terperinci. Jadi manakala kita nak ibadat tu kalau kita direct terus kepada Quran, bagaimana? Mana semayanya macam mana, hadis saja pun itu makna tidak mampu untuk kita sampai kepada amali atau praktikal. Makna kepada orang panggil huraian-huraian yang sampai kepada amalinya, kepada praktikalnya. Tu seperti dikatakan rukun semaya tu 13 tu. Jadi kita tidak akan sampai ya kita reti daripada kecil lagi kita membesar dengan menerima pelajaran bahasanya rukun semaya 13 itu dah pasal siap belaka dah. Jadi kalaulah tidak kerana itu, mana-manalah kita tahu semaya ni mana ada 13 rukun. Jawab dia tak jumpa lah, tak cukup. Tu. Jadi tidak ada kemampuan untuk kita memahami. Orang kata tak pakai mazhab pun maksudnya dia tak mahu. Orang panggil tak makna gantungkan diri dia kepada satu-satu mazhab. Padahal dia duk ambil pandangan ulama-ulama dalam mazhab juga. Tu. Kalau tidak, mana dia tak perlu ada kitab lah dalam rumah dia tak ada almari kitab. Pakai pandangan dia semata-mata. Quran lah. Quran dengan hadis. Mata-mata hadis saja tanpa syarahnya. Quran semata-mata itu kecek saja je tu. Jadi kok mana pun terpaksa kita ni bergantung kepada mana-mana mazhab yang muayyan. Tak boleh dia kena ada mazhab yang muayyan. Tak boleh mazhab semata-mata begitu. Ikut mazhab tapi dia capur-capur macam nasi khabu, tak boleh. Tu nak makan tak apalah nasi khabu tapi nak ibadat mesti jelas jalur ambilan amal itu daripada seorang imam. Jadi kita nak ambil dengan secara pilih-pilih, makna buat pilihan yang termudah. Itu bukan tu. Su'ila radhiyallahu an daripada hukum keluar ia daripada taklid imamnya. Contohnya kita bermazhabkan Imam Syafi'i daripada kecil lagi. Jadi hukum keluar seseorang itu daripada taklid imamnya kerana uzur. Imamnya makna mazhab dia lah. Yang dia keluar daripada taklid imamnya kerana uzur. Kerana uzur ni maknanya uzur ni benda tak boleh lah. Dia kalau dalam nahwu kita al-uzur tu at-ta'zur tu memang tak boleh nak lafazkan akan dia. Kalau as-siqalu, as-siqal tu berat. Berat tu maksudnya berat lidah orang Arab nak sebut. Al-qadiyu, berat. Tapi kalau Musa ni bukan kata berat, tu tak boleh nak sebut. Nak sebut Musayun, Musayu tak boleh. Itu al-uzru, at-ta'zuru. Mana uzur ni bagi tak boleh. Bukan tak agak duduk malih Kalau tak agak duduk malih ni makna boleh lagi duduk. Ini tak bukan tak boleh duduk malih. Sebab apa tak boleh duduk malih? Sebab tak boleh merentasi orang panggil negeri menanggara kalau dulu dia berkecek tak agak duduk malih Sebab apa tak agak duduk malih? Sebab orang duduk mari buat kerja alik ning hok dululah, hok duit Malaysia kita ni maha pada Thailand lagi balik ke apa juga petih ria renyah orang panggil petih ria renyah ni gak duduk berkecek lah buah lah, sedaplah dia kerja alik malih Jadi saya pun terkesan lah. Marilah kerja alik malih. Rupa-rupanya indah khabar daripada rupa. Lalu dia pun katalah, tak agak duduk malih. Tapi sekarang tak alih duduk malih. Bukan tak agak. Jadi tak agak tu mana as-siqal. Mana boleh lagi tebih-tebih. Kalau al-uzur memang tak boleh lah. Jadi maksudnya benda yang at-ta'zur memang tak boleh nak buat dah. Tu. Tak ada arah. Bahasa Kelantan kita panggil tak ada arah. Itu al-uzru. Jadi dia berpindah, dia keluar daripada
imam dia tu ialah kerana bukan imam pemerintah ni. Keluar daripada imam pemerintah tu satu untuk dia panggil ni, keluar daripada imam. Kerana uzur, maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya harus boleh bagi orang taklid ia taklidkan yang lain daripada imamnya, boleh. Kita keluar daripada mazhab kita ni dan ia berpindah kepadanya kepada yang lain daripada imamnya. Berpindah kepada yang lain daripada imamnya tu. Boleh. Dan harus ia taklid pada setengah masail serta tinggal ia atas mazhab imamnya. Dia masih lagi duduk dalam mazhab imam dia, tetapi dia taklid hanya kepada sebahagian daripada masail saja. Masalah-masalah yang tertentu saja. Selama tiada itu menepati syarat. Menepati syarat tu selama tiada tu itu menepati syarat. Selama tiada ia menuntut segala mudah-mudah jua. Mudah-mudah tu maksudnya ialah tujuan dia tu ialah orang panggil ambil bermudah-mudah. Kok sani soalan sani dia panggil kerana uzur. Kerana uzur. Ni maknanya bermudah-mudah. Menuntut segala mudah-mudah jua. Apa makna menuntut segala? Ambil hak mudah-mudah. Ambil hak mudah-mudah. Jadi hak mudah membatalkan semaya. Hak mudahnya apa dia? Yang paling kebal. Yang paling kebal itulah mazhab Hanafi umpamanya ni. Itu lebih kebal daripada mazhab Syafi'i. Dari segi pelaksanaannya pula yang lebih mudah ialah mazhab Syafi'i, sapuh kepala cuing sikitlah. 2-3 orang rambut ni. Maliki banyak tu dia ambil begitu. Dia ambil yang paling mudah. Itu tidak boleh, itu syarat dia ni. Su'ila radhiyallahu anhu daripada seorang masih lagi berkisar kepada masalah taklid. Daripada seorang taklid, jadi kesimpulan dia ni pada dasarnya ini keputusan muqarrar daripada alim ulama ni. Maksudnya wajib kita taklid, kita orang awam wajib taklid kepada mana-mana mazhab muayyan dalam fiqh ni. Sebab dia huraian dia tu panjanglah ni. Tu. Jadi maksudnya ni ataupun orang panggil kalau kata tak wajib dia ada huraian dia ni. Jadi bila kita bercakap kepada orang awam ulama seperti dikatakan pintu ijtihad itu telah tertutup. Itu bahasa ataupun ungkapkan begitu dengan mengambil kira syarat-syarat untuk orang ijtihad tu zaman kita tu tak ada, tak mampu ni, tidak dimiliki oleh umat zaman sekarang ni. Jadi mana bahasa yang digunakan pintu ijtihad itu tidak tertutup. Tapi kalau orang kata pintu taubat masih pintu ijtihad masih terbuka pun kita tak boleh nak kata salah juga ni. Dengan iktibar makna kalaulah mereka itu dapat ataupun mampu memiliki syarat-syarat ijtihad itu bolehlah. Tapi kita melihat kepada realiti. Hak teori itu teori. Memanglah terbuka. Tapi realitinya macam mana? Kemampuan manusia. Kita melihat trend. Orang panggil ahli ilmu sama ada muallim ulama ataupun yang dinamakan ulama itu biasa dah jadi martabat ulama, istilah darjah ulama itu dah mustawa dia tu dah jadi terlalu rendah. Jadi dah tak panggil ijtima' ulama tu ada berlaku. Apa ingat kita ni berasa tak layak aku ni gini. Rupa hok lekeh pada kita pun ada lagi ni. Allah yarham Tok Guru Pondok Singaria dulu Pak Sungai. Satu ketika dia Allah yarham Pak Sungai ni dia apa-apa berlaku pun dia duk mengajar, dia duk bagi semua bab politik bergapo. Jadi ada ijtima' ulama hok ni lah, hok pas ni. Dia pergi juga dia pun tengok anak-anak murid dia kata Allah dia dak budak-budak aku jadi ulama belaka tu. Dia nak syukur. Jadi maksudnya ni ialah kalau kita nak orang panggil nak letak orang panggil acuan ulama itu yang betul-betul pada zaman sekarang itu maknanya tak berapa nak ada dah. Tapi oleh kerana dah orang panggil ni tidak ada hak sengati pun tak berapa sengati pun panggil ulama jugalah ni. Bahkan istilah ustaz kita ni pun semua dia tidak ada pembezaan. Pembeza pakaian kita di Malaysia ni dia punya wakil dia ni. Dia punya situasi dia tidak ada pada segi pakaian perbezaan ulama dengan tidak ulama ni. Jadi kadang-kadang pakaian yang tidak ulama tu lebih daripada ulama ni. Jadi yang namanya ustaz tu pula ni. Jadi ni perwatakan dia bukan super ustaz. Jadi payahlah ni. Dia sepatutnya sebenarnya ni dia ni benda ni bukan wajib ni, bukan melibatkan. Tapi maksudnya kena ada perbezaan. Supaya dia ada unsur begini. Ya unsur boleh jadi kalau kita kosakkan nak menipu itu makna hukumnya haram. Macam kita orang panggil ni janggut putih mana sebab itu disuruh dimerah ke ni kalau nak
Maknanya kalau kita ni orang panggil berlagak macam ulama supaya orang anggap kita ni warung ulama tu. Kalau ada konsep dia begitu makna tak boleh lah. Nah. Jadi di sana ada unsur kesamaran. Nah. Jadi orang tak boleh nak beza. Sebab tu setengah-setengah negara ni tempat tu makna dia beza kan. Nah. Serbai pun makna serbai ulama lagu lain. Nah. Sehingga kalau penuntut-penuntut ilmu tu makna tidak wajar. Misalnya ni pakai imamah. Memanglah makna pakai imamah tu dalam kitab taklim pun dia suruh besar kabir nah qala maka juga imamah taka nah suruh besar tu dia adalah hikmat dia nya nah adalah sebab dia nya nah tapi maknanya nah ayat Allah Subhanahu wa taala hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun itu merangkumi adakah sama ayat ni pertanyaan Allah taala bermakna sebenarnya ialah perintah adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Siapa dia nak pergi jawab kata sama? Gong lah. Kalau tak sama bermakna ada lebih ada kurang. Lebih gong lagi kalau ada orang jawab orang tak tahu lah lebih daripada orang tahu. Maka jawab kepada soalan ni makna sudah tentu dah orang kata tak sama. Tentu dah lebih orang yang tahu. Jadi maksud Allah Ta'ala tanya ni maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Bagi ahli ilmu maksudnya dia kena jadi terbeza daripada orang awam. Bila kita masuk kepada wilayah yang khusus, maka kita kena berperangai dengan perangai yang khusus. Contohnya kita kata orang yang menuntut ilmu Islam. Maka dia kena terbezalah daripada yang tidak menuntut ilmu Islam. Yang menuntut ilmu Islam itu boleh kita sebutkan contohnya institusi pengajian ilmu Islam seperti pondok, sekolah Arab, tahfiz. Jadi makna orang yang belajar ilmu-ilmu Islam dia mesti terbeza dari segi zahir dan juga batin. Batinnya, makna batin kalau dia, iman dia, keyakinan dia mesti nak mantap, nombor 1, maknanya nombor 1, makna kena A. Jangan kita ni duduk syok supaya orang awam juga dah lebak rezeki, dah lebak ni, tak boleh lah. Itu Allah Ta'ala menempelok orang panggil. Menegur, menempelok. Kalau kita ni duduk serupa dengan kita pun duduk orang panggil duduk dalam keadaan bergelisah juga dalam lebak rezeki misalnya. Seperti kita kata sikap-sikap kita ni zahir apabila ada ujian Allah Ta'ala seperti pandemik ini sekarang ni. Jadi kita boleh melihat orang itu dengan perkataan mereka itu itu menggambarkan setara mana keyakinan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi dari bab tawakal dia maknanya dari segi pertuturan dia, percakapan dia. Jadi percakapan kita mesti berbeza. Orang yang ada ilmu dia kena berbeza. Dia berkecek dengan orang awam dia kena berbeza. Sebab makna Allah Ta'ala tanya tu maksudnya mung tak boleh jadi serupa Mana dari segi pegangan hati, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, jaminan Allah Ta'ala kena berbeza, kena mantap. Dikala orang panggil orang ramai tu dalam keadaan bergelisah, keluh kesah, kita tak boleh lagu tu. Kita tak boleh orang panggil terkejut, terkejut, bergelepar maksudnya bergelepar hati ni. Jadi tak karuan ataupun orang panggil nana, bahasa Kelantan kita kata nana. Nana, orang jadi nana. Dalam mana bila ada PKP tak nana, habis pakai nana. Pas kita orang mengaji agama pun nana juga. Itu sangat tidak munasabah lah. Tu. Sini boleh. Jadi tidak munasabah. Jadi kita kena berbeza. Jadi berbeza dari segi apa pun. Dari segi iman kita, Islam kita, ihsan kita mesti berbeza. Dan termasuklah orang panggil segala syiar-syiar. Tanda-tanda yang zahir juga mesti berbeza. Jadi misalnya makna kita belajar ilmu Islam, kemudian kita belajar di suatu tempat pengajian. Misalnya macam ana belajar di Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh pula dia ada peraturan yang khusus pula. Peraturan ni makna dari segi umumnya hukum dia tidaklah wajib dari segi Islam. Dia hukum yang pada dasarnya Islam ni makna supaya kata pakai piyah. Ada ke orang kata hamba apa dosa kau tak pakai piyah tu. Dia buat persoalan lagu tu. Dosa kau, wajib nak kau. Itu dia tidak faham. Realiti makna bila kita masuk dalam daerah yang khusus, kita kena buat perangai khusus juga. Jadi perangai khusus juga. Orang mengaji ilmu agama, mana seorang muallim, dia kena berperangai dengan perangai muallim lah. Dia apabila dia masuk suatu institusi macam Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh dia ada peraturan dia. Maka dia kena ikut lah. Kalau dia tak boleh ikut, maksudnya dia tidak boleh duduk di dalamnya. Kerana dia orang panggil orang panggil lari daripada orang panggil makna kebiasaan ataupun makna peraturan ataupun orang panggil sifat-sifat yang khusus. Jadi apabila orang itu makna semakin khusus, dia kena khusus belaka dia tak boleh jadi umum lah. Ibadat dia kena khusus. Ibadat tak boleh umum. Umum hak mana? Umum hak wajib, hak fardu tu dia panggil umum. Tidak memadai kita melakukan amal yang umum. Mana umum? Umum ni semua orang buat belaka. Mana hak wajib?
Maksudnya bila kita dah jadi semakin khusus, kita masuk daerah khusus, tapi kita tak buat perangai khusus. Itu maknanya kita dah menyalahi kaedah dah. Jadi makna akidah kita, iman kita kena khusus, semakin khusus. Ini mengaji saja yang khusus. Ini apa yang kita lihat? Orang ni dia nak mengaji hikam lah, mengaji apa tu? Apa kita tasawuf tinggi tu darun nafis tu. Nak mengaji kita mengenal diri dan wali lah misalnya tapi dia tidak berusaha untuk menjadi khusus. Tu. Tidak, bukan nak seming nak rayaknya maknanya apabila kita tu dah mula memasuki wilayah yang khusus kita kena berusaha untuk menjadi khusus lah. Ini anak-anak sebutnya begini. Maksudnya kadang-kadang orang tu maknanya dia nak mengaji macam kalau kita tasawuf yang tersangat khusus, tetapi dia tu tidak berakhlak dengan akhlak yang khusus. Akhlak yang khusus itu maksudnya akhlak yang sudah maklum, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya memahami ilmu itu atau maklumat itu dan kita begitu peteh bercakap hakikat makrifat yang mengagumkan manusia yang ramai Tetapi maksudnya orang melihat suatu mukhalafah di antara orang panggil percakapannya dengan juga penampilan dia yang zahir. Itu sangat-sangat tidak wajar. Jadi bila kita semakin khusus, ibadat kita kena semakin khusus. Sebab Tuhan telah beri kepada kita nikmat yang khusus. Kita memahami agama lebih dakik, makna berbanding dengan orang lain. Jadi kita tak boleh nak berdaki dengan orang hukum pada kita. Dia malah nak dia. Dah kita nak jadi khusus, kita jadi khusus lah. Pakai pelajar-pelajar pondok sekarang tubik asal keluar daripada pondok nak pakai seluar ke apa itu maksudnya dia tak mahu bertandakan dengan tanda yang khusus. Bertanda dengan tanda yang khusus itu maksudnya ialah maknanya syiar yang khusus lah. Mana dia tak mahu bertanda dengan tanda yang khusus. Dia nak jadi orang khusus tapi dia tak mahu bertanda dengan mana boleh lah itu. Jadi bila kita dah masuk kepada suatu wilayah ataupun daerah yang khusus, maka tanda-tanda dia pun kena khusus. Tanda ni benda yang zahir. Benda yang zahir. Tapi bukanlah tanda itu sebagai orang panggil hakikat suatu perkara itu tertanda. Sesuatu perkara itu terbeza dengan ada tandanya. Orang soleh dia ada tanda dia. Amal-amal yang zahir. Jadi dengan sebab itu maknanya kita mesti bertanda dengan apa yang kita orang panggil usahakan. Makna kita buat ataupun kita kerja. Jadi jangan berlaku orang panggil ini dia panggil pertembungan antara diri kita. Kita nak belajar ilmu yang khusus, yang mendalami, tapi kita tidak mahu. Orang panggil menyertai dengan orang panggil semua orang panggil yang khusus itu. Dan akhirnya makna kita tak jadi khususlah pada hakikatnya. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi kembali semula kepada isu yang ada di hadapan kita, pertanyaan kepada radhiyallahu an daripada seorang yang taklid rujuk kepada mazhabnya itu berkehendak kepada niat kembali ke hingga sempurnakan fardunya yang memberi bekas pada harusnya. Anapun sebenarnya ada dah pernah sekali baca satu tempat tu kita mengenal diri dan waliullah atas permintaan satu tempat Tapi akhirnya mendapat itu ini untuk orang awam. Orang awam mereka pun dia minta kita kadang-kadang kita melayani permintaan orang Jadi kadang-kadang kita pun tidak terfikir, tak ada terfikir kerana kita ni jenis orang mudah basa, apapun permintaan orang kita tunaikan tanpa kita melihat dari segi keperluan dan juga kelayakan Jadi maknanya ialah kita boleh baca kitab tu ini untuk orang awam, tapi untuk anta ni tak apalah Jadi makna untuk orang ramai, orang kampung Jadi maksudnya agak payah kita nak tatbik dengan ilmu mereka. Kita nak cari satu titik pertemuan dengan orang panggil penhuraian yang boleh. Orang panggil nak boleh jadi meratai semua orang tu payah Hanya sebahagian ada seorang dua tu dah biasa mengaji tu tak apalah Jadi akhirnya tak ada separuh lah anak baca, anak sendiri ambil inisiatif mana anak hentikan sebab anak rasa kurang manfaat. Dengan sebab tu kita ganti dengan kitab Minhaj itu rasanya lebih amfa', lebih memberi manfaat. Sebab tak ada guna juga kita berbicara istilah-istilah yang khusus kepada mereka sedangkan mereka tidak mampu untuk memahami, untuk nak orang panggil menanggapinya. Begitulah Itu dari segi orang panggil idrak. Maksudnya kita kena ada timbang tara Ialah macam kita pun kita tersilap Ya kita terlalu
nak memberi orang panggil ni, bukan keselesaan orang panggil apa yang orang nak tu, kita nak tunaikan hajat dia ni. Dia kita ni sebagai muallim, mana bila ada permintaan orang nak baca kitab gapo, kita sangat alu-alu kat Allah mujurlah ni. Dan kita dia nak ngaji kitab ni, Allah seronoklah kita nyok ni. Sedangkan makna jaga orang nak minta kitab seumpama begitu misalnya ni. Tapi pengalamannya ni, kita terlampau menuruti kehendak mana orang mana kadang-kadang hak orang minta tu dia hak yang bersungguh minta ni. Tak ada berapa kali dia ni dia tu lagi berat dah ni. Tinggal orang lain. Tu. Bersungguh dia minta ni kitab lagu ni tapi dia kadang-kadang tak hadir ni. Itu sedikit sebanyak orang panggil menyebab kita orang minta ni. Tak ada ni. Jadi sebab tu kita minta tu kita kena mulazam, kena pastikan kita tu ada lah ni. Tu. Tapi tak apa ni, alhamdulillah minta ni mana tetap masih lagi ni. Orang panggil stay team lagi ni. Tu. Tu. Dia sebab dia begini, dia trend dia pengajian ilmu ni memanglah di mana-mana pun dia akan jadi supaya ke jewok sama-sama ni. Hari permulaan perasmian itu memanglah ni. Sama ada di alam nyata ataupun di alam maya. Nah. Sebab pada alam maya siapa 2000. Tak apa siapa ni. Tapi dah turun dah ni, tak siapa 1000 dah ni. Tu samalah. Jadi nak sudah khatam, sebab itulah kitab-kitab yang besar-besar tu itulah di antara sebab lahirnya orang panggil mukhtasar. Dan lahirnya ramai muktasirin pun ikhtisar kitab. Yang pada mulanya ni, mula-mula ulama buat matan untuk dihafaz, kemudian syarah dengan sekian banyak ni. Akhirnya selepas daripada timbul pula mukhtasirin, pakat dua ikhtisar berlaku. Sehingga ke Alfiyah Al-Iraqi pun diikhtisarkan sampai 310. Nah. Jadi makna sebab apa? Sebab hemah manusia. Mana ulama melihat ni, kallatil himam. Mana hemah tu semakin tumpu ni. Tetapi mesti ada keseimbangan. Makna bukan makna kita kena ikut juga ni. Mustawa manusia tu kena ra'ing ni. Tetapi jangan terlalu kita terlebih mengikut. Sehingga menyebabkan benda tu makna ilmu tu akan jadi semakin debek lah ni. Tu. Jadi kita kena pergi juga ni. Supaya mustawa manusia tu memanglah. Bapa mustawa manusia tu semakin rendah sebab sikap manusia lah. Jadi maksud bila tengok kitab tebal sebagaimana para mukhtasirin dia buat dalam mukadimah dia. Jadi bila tengok kitab besar-besar ni, pelajar jadi perik, takut di mula, tak si masuk dekat. Jadi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Dia ambil kaedah tu lah. Baru dia tak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi kalau kitab tu besar sangat, pelajar tak si masuk dekat, tak si belajar langsung, tak dapat semua. Jadi dia pun peringkah. Jadi peringkah tu barulah berasa ni. Jadi tak apalah. Kalaupun kita memang kita tak akan dapat sebanyak orang-orang zaman dulu. Ni. Sebab sekarang kita dah mula semaya dan orang sudah selesai dengan semaya 8 rakaat. Termasuklah orang-orang pondok sekalipun ni. Dah selesai dengan 8 rakaat dah. Nah. Jadi daripada 20 kepada 8 tu dia panggil tarbiyah untuk jadi lebih malas. Nah, jadi kita sekali pun dah jadi malas dah. Jadi begitulah. Jadi sebab itulah kita melihat ni, mana segi ilmu baik, dari segi ibadat baik ni, dia jadi semakin kurang ni. Jadi sepatutnya lah kelas pengajian, di mana pun begitulah trend dia ni. Dia akan jadi ikut jewok. Dia kau tirus. Ni. Macam dulu anak ingat masa di pondok Sumbuh anak falak, ngaji falak ni. Masa mula-mula buka juga penuh balasah tengah tu. Akhir sekali tinggal anak sore dah. Anak ni prinsip kita mana selagi tu kata bo, kita dak. Kita teruskan lagi biar hok tolong, dok kira hok tolong je ni. Jadi maknanya perangai manusia ni macam-macam lah. Ni hok tolong dok gini. Jadi maksudnya kita dah ustaz mengajar tu dia mengajar lagi, kita pun mengaji lagi lah. Sehingga dia berhenti, kita berhentilah ni. Tu. Jadi kita jadi anak murid jangan kalah dengan tok guru, jadi tok guru jangan kalah dengan anak murid ni. Jadi kena menang semua lah. Kalah dengan anak murid kita tu ni mengaju dulu lagi anak murid ni. Yalah perangai ni manusia zaman sekarang tu kita kena faham juga ni. Kerana kita mengharapkan anak murid kita tu mempunyai adab yang tinggi seperti kita beradab dengan tok guru kita ni. Ya jadi tak jadi. Ya jadi kau kurang ni. Jadi kalau kita buat mecok, kita buat mengaju, jawab dia terlepas lah ni. Sepertilah maknanya orang yang sudah jauh daripada agama Islam ni. Jadi kalau kita tu menjauhi mereka, jadi itulah
maknanya satu-satu alasan untuk boleh kita tu mendampingi atau mendekati orang-orang tak semaya atas dasar tu. Bukan nak saya, kalau saya tak boleh ni. Tapi atas dasar orang panggil nak mencinokkan mereka, ambil wak qali hijau ni. Wak qali hijau ustaz boleh ke tak semaya berdoa? Boleh dah. Tapi dengan alasan bahasanya kita ni ambil dia hijau tu kita nak dakwah dia. Itu satu kesempatan yang terbaik ni. Tapi duk lok dia dengan tu maknanya kita syubhatlah. Tu. Tak mentuk lebah apa duk ambil budak tak semaya hijau dengan dia. Aku nak dakwah dia ni. Tak apalah lagu tu. Tu. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi itulah jadi rajak sebab dia sebut perkataan rajak. Jadi dia jadi tubik. Jadi tubik sana, jadi tubik kita kena masuk semula ni. Kepada persoalan yang ada di hadapan kita ni. Soalan seterusnya adalah rentetan susulan daripada soalan sebelum daripadanya berkaitan dengan taklid. Daripada maksudnya tentang. Dan istilah bahasa dulu dia kata daripada. Daripada makna tentang seorang taklid ia. Rajuk mana cuk baliklah kepada mazhabnya itu, berkehendak kepada niat kembali hingga sempurnakan fardunya yang memberi bekas pada harusnya. Tu gaya soalan tu jadi semabu sikit ni. Tu. Jadi kadang-kadang kita nak kena faham kepada jawapan tu. Kena baca jawapan dia ni. Baru kita faham maksud soalan. Tu. Jadi soalnya kalau orang soal kita tak faham soalan tu, jadi payah dah ni. Jadi sekarang ni kita ni soalan jawapan tu ada belaka dah dihidangkan kepada kita ni. Memahami soalan itu penting ni. Kemudian cara menjawab ialah mengikut situasi ataupun suasana. Kalau jawab SPM dia kena jawab mengikut kehendak soalan. Tapi jawab kepada dalam dakwah ni itu bermacam-macam. Bergantung kepada beberapa faktor ni. Faktor nombor satu ialah as-sa'il. Itu mendapat kedudukan yang pertama. Siapa dia orang yang bertanya tu? Itulah mad'um. Hikmah nombor satu ni. Mana hak nombor satu dalam tangga-tangga hikmah tu ialah mengenal ma'rifatul mad'um. Kena orang yang kita dakwah. Maksudnya sa'il, orang yang bertanya. Sebab orang yang bertanya ni kadang-kadang dia orang kecil ni, budak. Dia dengar orang tua kecek, maknanya dia tanya soalan yang sama. Jadi kita menjawab soalan dalam dakwah mengikut ataupun bergantung kepada sa'il. Setara mana sa'il. Bukan jawab direct soalan tu, maksud soalan. Tapi walau macam mana pun perkara yang paling penting ialah memahami soalan. Memahami soalan serta orang yang bertanya. Tu. Oleh kerana kadang-kadang soalan itu kita sendiri pun kurang nak faham juga, kita bergantung pula kepada jawapan. Sebagaimana soalan-soalan yang muqaddar yang ditakdirkan itu berdasar kepada jawapan lah. Kita pun boleh rekoh soalan dia lagu ni kerana jawapan dia lagu ni. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu dengan katanya radhiyallahu anhu manakala sempurna syarat taklidnya. Jadi dia tak bawa lah sini syarat taklid tu. Salah satu daripada syarat taklid tu jangan berlaku talfid umpamanya ni. Dengan bahawa dicampur gahawa habis dalam satu maddah. Maksudnya dalam satu maddah, satu subjek, satu item. Satu maddah ni misal maddatus salah, maddah semaya. Maddah semaya tu merangkumi bab wuduk. Sebab itulah syarat sah bagi semaya pula ni. Jadi dalam satu maddah itu mestilah orang panggil makna tidak boleh berlaku talfiq. Itu salah satu daripada syarat dia. Jadi setelah sempurna, manakala sempurna syarat taklidnya, pada demikian amal itu sahlah. Dalam satu-satu amal itu sempurna ke tak syarat taklid itu. Tu. Itu kita kena kelih kepada keseluruhan syarat taklid. Makalah amal tu sahlah. Dan jikalau ada ia cerita atas berpindah daripadanya sekalipun, tu raya. Kemudian daripada yang demikian itu boleh. Dalam bab semaya contohnya, dalam bab semaya ni. Maknanya dia melaksanakan amal semaya itu dengan mazhab yang muayyan seperti mazhab Syafi'i satu kali. Kemudian lepas pada tu dia nak semaya dengan cara bukan dengan cara Syafi'i boleh. Pada masa yang berbeza. Itu makna boleh. Boleh. Pada masa yang berbeza makna dia boleh taklid kepada mazhab yang lain ataupun imam yang lain. Cumanya pada satu masa tu tak boleh nak campur gaul. Tak boleh. Begitulah maknanya kita faham daripada mana jawapan tu makna soalan dia tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala
Su'ila radhiyallahu anhu daripada mutlaq harus kembali kepada mazhabnya. Semata-mata harus klik semula kepada mazhabnya seseorang itu. Adakah wajib atas orang yang Syafi'i? Orang yang bermazhab Syafi'i ia taklidkan. Dia tanya adakah wajib atas orang yang Syafi'i ia taklidkan Imam Maliki umpamanya. Imam Maliki itu umpama. Tu. Pada ketiadaan najis air yang sedikit yang bersentuh dengan najis yang tiada berubah rasanya dan baunya dan warna bau tu, bahunya. Betul lah. Orang lihat sana disebut bahu. Bahu tu makna bau lah, bahu. Dan tapi kita baca kod kita lah, ejek dia lagi tu pun. Bukan salah ejek tu, memang dia orang sana disebut bahunya. Bahu tu makna bau lah. Dia baunya dan warnanya. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i semata-mata berhubung. Semata-mata orang panggil bersentuh dengan najis. Kalau air tu sedikit, tak ada kira berubah atau tak berubah, tiga sifat air sana itu semata-mata ternajis. Kalau air sikit. Tapi kalau mazhab Maliki, air sedikit sekalipun kalau tak berubah warna ke salah satu daripada tiga tu tidak ternajis. Air tak sampai tiga kolo. Tu. Jadi adakah dia tanya saat ni wajib ke tak? Kita taklid mazhab Maliki. Tak kalau ni lah. Dan warna ia mengambil air semaya. Adakah wajib pula ia menyapu sekalian kepalanya atau tiada? Air saat ni pada tidak ternajisnya air saat ni tu taklid mazhab Maliki. Lepas tu nak sapu kepala ni, kalau huk Maliki mana wajiblah sapu semua, ataupun tiada. Jadi kalau maknanya kalau dia tu sapu sikit bermakna itulah dia panggil maknanya berlaku talfiq. Bertindah-bertindah. Duk orang panggil duk capu gaul habis. Jadi bagaimana kalau dia buat lagu tu? Maka dijawabnya dengan bahawasanya, dijawabnya radhiyallahu anhu dengan bahawasanya seperti barang yang dinakalkan oleh Imam Al-Qurafi. Katanya, kata Al-Qurafi, Imam Al-Qurafi, wajib atas orang yang taklid akan yang lain daripada imamnya. Contohnya kita mazhab Syafi'i, kita taklid imam yang lain pada yang khusus masalah itu. Ia melazimkan atas demikian imam itu. Jadi kalau kita dah taklid kepada imam yang khusus seperti Maliki, maka lazimlah kita kena melazimkan akan imam itu. Hak Maliki hak dalam bab tu lah, dalam qadiyah tu. Pada demikian masalah itu, seperti saat ni, yang ternajis dan termasuklah orang panggil ambil air semaya. Kerana jikalau tiada ia lazimkan seperti itu, maksudnya kalau dia tak lazimkan imam itu, hak dia taklid tu dalam suatu masalah yang khusus, sapukan sedikit jua, tu dia tak lazim tu. Misal kepada tiada ia lazimkan seperti mana tiada ia lazimkan mana misal dia seperti ia sapukan sedikit jua daripada kepalanya dia sapu macam kita mazhab Syafi'i seperti mazhab Imam Syafi'i nescaya muwafaqahlah dua imam menghukumkan batal sembahyangnya batal sebab apa? Sebab sapu sedikit itu tidak sah di sisi mazhab Maliki, tidak mengesahkan orang panggil wudu. Kemudian kalau ikut mazhab Syafi'i tidak sah ambil air semaya, air najis. Sebab apa air najis? Sebab air itu air yang sedikit dia berhubung dengan najis, tak nanti berubah. Tak berubah pun dia tetap najis. Jadi maksudnya air itu air najis di sisi mazhab Syafi'i. Jadi untuk tidak jadi dia najis, kena taklid kepada Maliki. Tapi bila dia ambil air semaya dia sapu sikit, sikit je, tidak sah di sisi Maliki. Jadi gabungan dua imam ini jawab dia tidak sah semaya dia. Itu yang implikasi daripada talfiq tu. Implikasi daripada talfiq dia akan jadi tidak sah. Tidak sah di sisi Imam Syafi'i sebab air itu najis. Tidak sah di sisi mazhab Maliki kerana makna mazhab dia wajib istighraq menhabisi kepala. Tu. Itu adalah implikasi daripada talfiq. Bila berlaku talfiq dia jadi lagu itulah. Jadi itu apa yang dinakalkan daripada Al-Imam Al-Qurafi. Jadi seperti mazhab Syafi'i nescaya muwafaqan dan kata Imam Maliki tiada sah wuduknya kerana tiada tamam menyapu sekalian kepala tak sempurna, tiada sah wuduknya, maka dinamakan talfiq pada masalah. Dinamakan talfiq pada masalah. Jadi talfiq mana yang mengimplikasikan jadi tidak sah semaya, makna batal semaya saat ni. Dengan sebab saat ni lah. Jadi orang panggil gi kok ning, dia jadi batal kok ning.
Kalau kira kok mazhab, kalau dia kira hak mazhab Maliki tak sah dengan sebab siapa sat ni. Tu. Maka lazimlah dia kena ikut hak imam, hak dia taklid sat ni. Mana dia taklid pada tidak najis air sat ni, berhubung dengan najis air yang sedikit. Sedangkan air itu makna tak berubah ke tak berubah. Kalau berubah najislah mazhab Maliki. Jadi makna tak berubah air itu asalkan tak berubah. Air sikit banyak tak ada tafsil. Mazhab Syafi'i ada tafsil. Tu. Jadi air itu tidak najis. Hukumnya pada mazhab Maliki dia taklid itulah. Tapi bila dia ambil air semaya dia tidak istighrakkan akan kepala dia. Maka tidak sah bahagian itu. Su'ila radhiyallahu anhu, apa hukum barang siapa taklid Imam Abu Hanifah pada nikah dengan ketiadaan wali? Jadi mazhab Hanafi tak ada tok wali, sah nikah. Kemudian ia rujuk daripada taklidnya. Dia menikah dah. Dia menikah cara Hanafi. Dia menikah cara Hanafi. Maksudnya tak ada tok wali. Payah-payah gak biar kita menikah dulu. Jadi tak ada tok wali. Kemudian dia menikah dah ni. Dia rujuk daripada taklidnya, cuk balik taklid kepada adakah batal nikahnya padahal adalah tiada lagi ia di dalam hukumnya. Dalam hukum nikah saat ni. Maka dijawabnya manakala ia rujuk daripada taklidnya haramlah atasnya ia wati akan isteri dia tu. Haram tak boleh wati. Tu. Sebab nikah itu makna tidak sah. Kerana tanpa wali. Sebab dia rujuk dah. Walaupun benda tu sudah berlaku dah. Jadi maksudnya dia tak boleh nak pakai lah hatu nas. Bila dia rujuk balik, kalau dia tak rujuk balik tu tak apalah. Kira pakai mazhab Hanafi ni. Ini makna dia rujuk balik, rujuk balik. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada kata ulama makruh menunggalkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ifradus salawah. Daripada salam, yakni tidak mengucap salam. Dan akasnya makna mengucap salam dengan tidak berselawat, makruh. Jadi adakah makruh di sini ia meluputkan bagi pahalanya selawat sekali-kali? Tu. Ialah makruh tu tentang ifradus solah, menunggalkan selawat. Jadi adakah makruh ni menyebabkan jadi luput pahala sekali-kali? Tak boleh pahala langsung kita selawat tu. Maka jawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya tiada luput pahala barang yang dibacanya dengan dia dengan barang yang tu. Supaya inilah macam kita semaya, kemudian semaya kita tu batal. Jadi adakah sia-sia kita duk baca, kita duk tidak sia-sia, dapat pahala. Cuma semaya tu tidak dikirakan sah. Mana wajiblah kita kena iadah, kena oleh semula. Pahu kita duk baca Fatihah tidak ada semaya pun boleh pahala. Ini pun ni pula mana kita baca tu dalam semaya pada sangkaan kita pada masa tu. Jadi maknanya kita semaya tu mana kita baca Fatihah dalam semaya yang lain, harga lain pula tu habui. Kita semaya tu dengan sangkaan kita duk semaya. Jadi ialah semaya tu tak apalah, semaya tu batal mana ni semaya tu batal misalnya buat perkara, tapi apa yang kita baca itu tidak batal, bukan kata sia-sia rugi rugi semaya dulu tak masuk waktu lagi sat ni tak ada rugi dapatlah orang panggil makna kita isabah juga dengan i'tiqad kita, makna dengan perbuatan amal kita tu tu perbuatan dan juga niat kita niat kita pun ada harga juga niatul mukminin khairun min amalih. Nabi kata niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Dengan sebab tu ada setengah orang tu dia pakai tahu amal, dia niat saja. Itu ialah kerana kedangkalannya dan dia tidak mahu belajar, tidak mahu talaqi, tidak mahu musyafahat dengan guru. Akhirnya dia pergi dengan sendirilah. Sedangkan maksudnya ialah niat itu lebih baik daripada amal tu bagaimana. Kita buat amal ni lama mana atas dunia ni, buat amal sekadar umur kita lah 80 tahun pun boleh tutup lagi kita ni. Pok-pok kita sekarang ni. Moga orang panggil kaya raya lah, sekolah rendah lagi ni. Mana keciman ni. Jadi itu adalah satu trend orang panggil maknanya manusia ni umur tu tidak akan jadi panjang supaya orang zaman dululah. Jadi semua kaya raya dah. Kalau 50 tu memang dah. Orang panggil dia maknanya aset tubuh badan dia tu sudah terlalu banyak dengan penyakit-penyakit jadi lagi-lagi lah kita tak berapa harap ni kita ni akan hidup lama Jadi kalau 100 tahun kita kata seorang tu hidup. Jadi bukan buat amal 100 tahun tolak nak boleh buat ibadat tu lama juga katalah 100 tahun dia buat ibadat, maknanya dia masuk syurga 100 tahun kalulah masuk syurga itu ialah dengan
muqabalah dengan amal. Itulah dalil bahasanya, bukan muqabalah dengan amal, bukan imbalan dengan amal kita, tapi imbalan dengan niat. Sebab seorang itu kalaulah Allah Ta'ala hidupkan dia sampai 1000 tahun, dia nak buat amal sampai 1000 tahun juga. Kalau Allah Ta'ala hidupkan dia tu sampai selama-lamanya, selama-lamalah dia juga nak buat amal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala masukkan seorang hamba itu mukhalladan fiha, makna abadan sarmadan, muqabalah dengan niat dia. Situlah makna niatul mukmini khairum min amalihi. Nah, begitu juga orang kafir. Orang kafir ni masuk neraka khalidan fiha. Tak acilah lagi tu. Dia derhaka, dia kufur dengan Allah Ta'ala berapa tahun? 80 tahun je. Patutnya masuk neraka 80 tahun. Tidak. Kalau dia dihidupkan, seandainya dia dihidupkan oleh Allah Ta'ala 1000 tahun pun dia akan kufur kepada Allah Ta'ala 1000 tahun. Dan begitulah seterusnya. Kalau dia dihidupkan sampai selama-lamanya, dia akan kufur selama-lamanya. Maka masuk neraka, masuk syurga tu berimbalan dengan niat dia tu. Tu makna besarnya kedudukan niat. Jadi maksudnya maksud niat dia makna niat dia berselawat tu dah nak kepada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perbuatan solawat tu dia kata Allahumma salli ala tu. Tu makna tidak sia-sia dapat pahala. Cuma makruh kata orang Penang mana tan ifraq tu. Tan tunggalkan orang panggil selawat, mana tidak mengucap salam. Tu. Jadi makna pahala tu tidak luput sama sekali. Ada juga boleh lagi Su'ila radhiyallahu an, daripada kata Imam Nawawi makruh ditunggalkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada salam, serta sabit yang demikian itu menunggalkan selawat pada semaya janazah. Tu. Kita semaya janazah, kita tidak mengucap salam, selawat saja tu. Jadi macam mana pula Jadi makruhlah perbuatan kita itu. Maka dijawabnya, barang yang datang padanya nas dengan tertentunya secara ta'yin. Nas yang ta'yin diamalkan dengan dia, dengan barang yang datang padanya nas yang tertentu tu, dengan tertentu tu, dan tiada boleh dikiaskan yang lainnya. Tak boleh nak kias buat lain. Bandingan dia seperti kita kata semaya boleh makna surah-surah yang panjang. Salah satu daripada nama memanjangkan semaya ialah kita baca surah yang panjang. Mengikut qadarnya adalah pembagian kita semaya isya, mana semaya maghrib panjang mana jadi adapun semaya-semaya makna kalau kita jadi imam, Nabi kata idza shalla ahadukum binnas, ataupun setengah nama ammamta as-salata, apabila kamu semaya dengan manusia, Nabi kata falyukhaffif, maka hendaklah seorang kamu itu takfifkan akan semaya. Limadha? Kerana apa? Kerana Nabi royak illah dia. Kerana di belakang kamu tu ada orang sakit, ada orang uzur, ada orang perempuan yang ada anak kecil, ada orang tua, kita kata ada demo tak lagak tak boleh semaya lama-lama, semaya di rumah. Tak boleh. Kita tak boleh menghalang orang nak kepada fadilat, nak kepada kelebihan. Kita pula lari orang. Tak sebenarnya sebab kita konon-konon nak semaya lama Kita sini semaya lambat lama kita nak baca orang panggil satu juzuk semaya esok tak boleh kita tak boleh menghalang orang nak kepada kelebihan jadi kita kena mura'ah. Jadi ada orang yang uzur tak mampu berdiri lama maka maknanya yukhafif takfif, tapi seandainya kamu semaya esok gini fal yutawil ma syaa, maka semayalah sepanjang mana selama mana apa yang kamu kehendak Jadi kita terbalik pula. Molek jadi tu email, panjangnya baca ayat. Molek semaya sore express lebih pada berapa jadi terbalik tu maknanya kan duduk syok ni jadi tu email ni. Jadi syok jadi tu email jadi lama nyanyolah kita perasan sedap sore syok sore. Jadi orang tu duduk, orang panggil meronta-ronta dalam hati, dan ini akan menimbulkan dia panggil mental munafik, orang panggil kerana orang terpaksa mengikuti imam ada anak-anak kecil yang baru nak belajar ada orang yang macam uzur saat ni jadi menyebabkan ada orang gatal tangan, bawa pula dia berjanji nak terima pitih nak boleh pitih, gatal tangan lah. Jadi rupa-rupanya emailnya semaya lama, Allah duk ngepek sepanjang semaya tu jadi apa lagi yang tinggal bagi dia? Tak ada lah tu. Jadi nak ayatnya mana orang jadi imam dia kena takfif tu. Tetapi adapun semaya-semaya yang datang secara muayyan, secara nas yang tertentu daripada Nabi sendiri. Misalnya malam Jumaat sunat surah mananya surah Al-Jumaah Al-Munafiqun, begitu juga semaya Jumaat sunatnya Al-Jumaat dengan Al-Munafiqun. Tu.
Jadi ada orang kata, oh lah Tok Imam tak pandai. Orang menjadi Tok Imam ni maya rekah-rekah ya ni. Nya baca Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Nah, baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu dah warik dah begitu. Kaifiatnya begitu, maka itu sunat. Nah, maka tak boleh nak dikiaskan kepada yang lain. Nah, bila warik daripada Nabi sendiri buat, tak ada gapo dah. Jadi benda tu adalah secara orang panggil tertentu. Dia tu makna begitu. Ni pun makna sama dah. Jadi maknanya, dah semaya jenazah tu memang dah kedatangannya begitu, nasnya begitu. Jadi tidak ada salam, maka itu tidak boleh merobohkan kaedah. Mana merobohkan kaedah bahasanya menunggalkan orang panggil selawat itu jadi makruh. Maka kita semaya jenazah ni kita menunggalkan selawat jadi makruh juga dak. Sebab itu datang secara muayyan, secara tertentu. Dan dia tidak akan menafikan kaedah. Kerana ini dia panggil masalah yang khususiyah. Masalah khususiyah dia adalah pula kekhususan dia. Jadi hok mari makna hok Alif Lam Mim As-Sajdah tu ada juga setengah orang kampung tu bila tu imam tak baca mana ayat sejadah ya mufaraqah. Tu satu hal juga ni. Moga selama ni pagi Jumaat ke surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Ni tu imam ni warna berona ni dia baca wadduha. Oh mufaraqah lah dia. Bukan tu imam sekali orang lain. Jadi orang lain hok bukan jadi tu imam sokmo tu moga dia tak hafal ni. Jadi dia baca wadduha jadi mufaraqah dia kan. Siapa dia royak makmum orang panggil perempuan lain lah royak kata ni ada mufaraqah ni mengeluh dia kata oh tak baca alif mana seolah-olah macam tidak sah lah pula tu qala musannif rahimahullah taala dan disebut pada fatwa Syekh Ahmad Ramli Kabir beberapa soal ini iaitu suila adakah sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk hammam atau hammam ni bilik mandi air panah ni atau tiada ada ke dak ni Nabi ni masa hayat dia pernah ke dak sekali Nabi ni masuk hammam ada ke dak ni tu hammam tu ada ke tidak kemudian yang keduanya dia tanya sini Nabi pernah ke dak masuk hammam maka apabila kita kata ada kalaulah kita kata ada pernah Nabi tu masuk hammam adakah hammam yang ada dahulu seperti hammamat sekarang atau tiada pula tu maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya tiada ada ia masuk Nabi tiada ada ia masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hammam dan tiada ada hammam pada zaman itu pada Hijaz mana Mekah Madinah tak ada pada zamannya pada zaman Nabi di bumi Hijaz saja bukan zaman tu mana di zaman Nabi pada bumi Hijaz saja. Tidak ada lagi hammam. Bilik air panah tak ada lagi. Jadi bila dah tak ada bermakna Nabi tidaklah. Lazimnya makna taklah. Walaupun boleh saja berlaku masalah tak ada di Hijaz, boleh jadi Nabi pergi tempat lain, tempat yang ada hammam. Jadi sekarang Nabi tak pernah masuk. Tak masuk hammam. Maka sebenarnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Abi Daud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagi akan dibuka atas kamu bumi ajam. Maksudnya kamu akan menakluki bumi ajam. Lepas daripada ni boleh jadi kamu akan menakluki bumi ajam dan mengambil mereka itu padanya rumah. Mengambil maksudnya membuat. Ittikhaz. Mana membuat mereka itu padanya pada bumi ajam itu rumah dikatakan baginya hammamat. Supaya inilah kita kata rumah-rumah kecil tandas tu jambe tandas. Tapi ini bukan tandas. Ni hammam. Itu maknanya bilik mandi air panas. Tu. Tapi tempat kita kadang-kadang letak nama hammam ni kok ni hammam makhad. Kalau di Masjidil Haram tu dia panggil Darul Miyah. Darul Miyah dia letak nama Darul Miyah. Darul Miyah bilik air. Supaya bahasa Melayu juga ni bilik air. Kena. Jadi maka Nabi kata Nabi zaman Nabi di bumi Hijaz tak ada hammam dan Nabi tak pernah masuk hammam. Tapi Nabi kata lagi akan dibuka atas kamu bumi ajam. Kamu akhirnya akan membuka bumi ajam maknanya makna menaluk ke bumi ajam dan mereka itu membuat padanya pada rumah dikatakan baginya hammamat, maka jangan masuk akan dia hammamat sana oleh laki-laki melainkan dengan pakai kain sapir pinggangannya. Kain sapir pinggang ni makna izar. Izar ni macam kita kain peleka atau kain sarung. Itu dia panggil izar. Kain pakar tu kain sapir pinggangan. Kain sapir pinggangan.
Dan maksudnya kena pakai kain. Begitu. Orang jatuh kena pakai kain. Ni orang jatuh. Dan teguh oleh kamu akan dia akan hama maksudnya segala perempuan. Segala perempuan kamu. Malaikat yang sakit, yang sudah sakit ataupun nifas ia. Yang sakit itu boleh jadilah dengan tujuan berubah ataupun yang nifas atau nifas ia itu jadi Nabi pernah kata begitu, ada adapun Nabi sendiri itu tidak pernah Nabi itu masuk hammam karena di bumi Hijaz pada masa itu makna tak ada. Tu. Dan lagi kata padanya suila, adakah diambil akan seorang yang dengan hajiz, dan juga hajiz ni khatir. Hajiz ni pun dia macam khatir biasanya anak makna lintasan hati. Jadi hajiz ni juga pun dia macam tu juga, tapi dia lebih ringan daripada khatir. Bisikkan hati, lintasan hati. Apa lagi bahasa Melayu kita? Lintasan benda telitah. Bayangan hati. Begitu. Ni telitah, ni bayangan hati. Hajiz. Itu persoalan yang dah berbeza, kita beradu sekat tu. Dan lagi kata padanya su'ila ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du faqala Syekh Al-Muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid daraini amin ya rabbal alamin. Fayakunu fil awwali wal athna'i wal akhiri wa yukhadhu min kalam Syekh Zakaria fi Fathil Bari annahu fil awwali nadirun jiddan. Qala syarihu rahimahullah ta'ala fayakunul mudraju. Kita berbicara sekarang tentang masalah hadis mudraj. Hadis mudraj ini maksudnya ialah kalam perkataan rawi yang dipermasukkan dalam hadis dengan maksudnya tidak ada fasil. Tidak ada fasil itu maksudnya duna bayanin, tidak ada keterangan bahasanya itu adalah kalam rawi. Yang menyebabkan orang menyangkakan itu adalah kalam nama matan hadis juga ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mudraj dengan bagai-bagainya selepas daripada ni. Maka adalah mudraj itu fil awali, dia berlaku pada awal hadis. Boleh saja berlaku idraj itu pada awal hadis, wal asna'i dan pertengahan hadis, wal akhiri dan juga akhir hadis. Jadi kalau akhir hadis, tengah hadis itu macam tafsir daripada sahabat. Sahabat mentafsirkan makna hadis. Tapi dia tidak menyatakan itu tafsir daripada, itu perkataan dia. Yang disangkakan oleh orang itu adalah kalam hadis juga. Baca wal akhir wa yukhadhu min kalam Syekh Zakaria Al-Ansari. Difaham, diambil maksudnya wa yufhamu, difaham daripada perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathil Bari, annahu bahawasanya al-mudraj itu fil awali pada permulaan hadis itu nadirun jiddan, mana sedikit, mana nadir. Nadir ni sangat-sangat jarang. Jarang. Nadir itu memberi pengertian makna perkara yang sangat jarang. Mana sangat jarang dah. Nadir itu sendiri adalah perkara yang sangat jarang. Tu makna jarang-jarang tu, makna jarang-jarang ni. Nadir makna sangat-sangat jarang. Dan sudah jadi bahasa Melayu dah nadir ni. Nadir ni seperti galian nadir, itu anda sebut bahan-bahan nadir yang kurang, mana orang panggil didapati. Tu nadir. Jiddan, mari pula perkataan makna jiddan, makna nadir sangat-sangat. Tu. Jadi berlakunya idraj pada permulaan hadis itu, tu jarang sangat berlaku. Wa fil asna'i qalilun, tengah-tengah, pada tengah-tengah ni, ini apa yang difahami daripada kalam Syekh Zakaria Al-Ansari. Pada tengah-tengah hadis, qalilun makna sedikit, nisbati lil mudraji fil akhiri, sedikit berbanding dengan nisbahkan bagi mudraj pada akhir. Pada akhir, kathirun bin nisbati lil mudraji fil awali. Tu. Dan banyak kalau kita nisbahkan dengan bagi mudraj pada awal. Bermakna memelah, maknanya jadi memang tartib ni. Jadi kalau idraj pada awal itu paling kurang. Kemudian banyak sikit pada pertengahan. Dan mudraj pada akhir hadis itulah yang paling banyak. Jadi dia ikut tertib dah rupa-rupanya. Baiklah kita tengok misal dia. Misaluhu fil awali.
Misalnya mudraj pada yang pertama fi awali hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Tengok. Jadi asbighul ni permulaan. Tu kita dah dapat tangkaplah sebab dia ni misal bagi awal hadis. Jadi sempurnakan oleh kamu akan wudu. Celakalah, welah bagi kaki manu tumi, maksudnya sahibul aqab. Tua-tua tumi minan nar. Celaka apa? Minan nar, daripada api neraka. Maksudnya tidak orang panggil bermudah-mudah pada membasuhkan tumi. Khususnya di tempat kita ni, maksudnya tempat kita ni kita tak ada musim sejuk. Kalau musim sejuk, dia tapak kaki kita ni, dia tempat yang permukaan kulit itu agak tebal, dia tidak begitu mesra dengan air. Tak mesra dengan air itu maknanya air itu dia tak berapa nak semakin, nak berjeliga ni. Tu. Jadi tempat-tempat yang tebal tu umpama tumi ada pecah-pecah pula ni. Jadi musim sejuk ni. Jadi boleh jadilah suasana tempat kita tu tidaklah terlalu sejuk. Boleh jadi, tapi ada juga hal bermudah-mudah ni. Budak-budak tengok dia bermudah-mudah. Nak mudah-mudah sapu ni. Maknanya tidak menyempurnakan wudu. Jadi kalau musim sejuk, itu menyakiti. Sebab itulah maknanya timbulnya isu pemakaian khuf. Yang di tempat kita tidak biasa. Musim hujan tempat kita pun tidaklah terlalu sejuk sangat. Tu. Jadi tumit tu biasanya manusia di zaman Rasulullah tu, mana Nabi tengok mana orang bermudah-mudah basuh tumit. Tak berapa molek, tak berapa rata molek. Maka dengan sebab itulah suatu penegasan dan peringatan penting daripada Nabi. Dengan sebab itu dinyatakan wailul lil aqabi minan nar, bagi orang yang tidak menyempurnakan basuh tumit tu. Tu. Jadi adraja mempermasukkan oleh Abu Hurairah. Mempermasukkan oleh Abu Hurairah asbighul wudu'a. Tanpa ada fasal. Jadi macam sekarang tu ada koma ke tu? Tidak, al-wudu' tak ada juga ni, sebab dia ambil waksan ni. Tapi uslub penulisan kitab zaman sekarang tu dia agak lebih mudah lah. Lebih mudah kita nak fahami. Mana sebab dia akan buat bracket kadang-kadang ni. Dia tafsir itu mana kalau tulis biasa pun kita buat bracket tafsir. Kemudian ada koma bertindih macam-macam lah. Cara penulisan zaman sekarang. Itu sebagai fasil itu. Menunjukkan itu bukan kalamatan. Tu. Sekarang dia berhubung dengan maqalatul Rasul. Tu asbiul wudu'a. Wailul lil aqabi minan nar. Kita pun kalau orang tak rajak kita tak tahu. Kita akan menyangkakan asbiul wudu'a itu ialah perkataan daripada Nabi. Padahal perkataan itu adalah tambahan daripada Abu Hurairah. Tambihun daripada Abu Hurairah. Sempurnakan oleh kamu akan wudu. Sebab apa? Sebabnya seolah-olahnya mana ni ila wailul lil aqabi minan nar. Sebabnya kalau kita tidak bersungguh-sungguh menyempurnakan maknanya wudu, khususnya seperti makna tumik, itu boleh menyebabkan masuk neraka. Apa masuk neraka? Kerana makna wudu dia tidak sah, membawa kepada semaya dia tidak sah. Itu pada awal. Itu contoh mudraj pada awal. Boleh ingat hadis ni. Hadis Abu Hurairah. Mana asbighul wudu'a. Wa fil wasati, pada tengah-tengah tambahan. Hadis Urwata an Busrata binti Sufwan. Urwah diambil daripada Busrah binti Sufwan. Qalat Busrah, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa dzakarahu aw unsayhi aw rufghahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh akan zakarnya ataupun dua bijinya. Unsayhi itu makna dua biji, dua batunya. Aw rufghahu. Rufgha makna paha. Menyentuh pangkal pahanya. Falyatawadda. Jadi kalau kita mengambil zahir perkataan ini, maksudnya jadi rufgha ni makna kalau kita sentuh rufgha ataupun unsayhi batu tu jadi batallah sembahyang kita. Sebab Nabi suruh berwuduk semula qala ad-Daraqutni kaza, berkata oleh Daraqutni kaza, lagu itulah kaza makna lafaz ni. Rawahu, lagu itulah sebagaimana lafaz ni. Rawahu Abdul Hamid, yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Ibn An Hishamin wa wahama, dan dia waham.
Dia waham maknanya fi zikri unsaya wa rufri. Nak sebut apa payah. Rufri mana geng. Jadi waham oleh Abdul Hamana Hisham tu maknanya pada menyebutkan unsaya ini wal rufri. Ya Allah kalau Nabi sebut tu wa idraju dia, jadi dia waham, lalu wa idraju fi zalika, dan memasukkan Hisham saat ni wa wahama pada wa wuhima, kita baca gitu diwahamkan wa wuhima fi zikril unsayain wa rufri, diwahamkan pada menyebutkan unsayain dan rufri, dan wa idrajihi, mana wa wuhima fi idrajihi fi zalika, mempermasukkan al-mazkur min zikril unsayin dengan rufri tak ni fi hadithi Busrah, pada hadis Busrah qala berkata ia Daruqutni, mana rawi kita berkata ia Daruqutni wal mahfuzu anna zalika. Jadi huk mahfuznya sebagaimana dulu mahfuz itu dia muqabalah dengan syaz dulu. Tu. Tapi itu pun ada beberapa kaul. Jadi huk mahfuz ini dia sama sahih juga. Tapi yang lebih rajih itu ialah mahfuz. Dia panggil mahfuz. Huk mahfuznya annadzalika zikril unsayain wa rufqi itu min qauli urwata. Ialah daripada perkataan Urwah. Urwah yang tambah. Tu. Jadi huk mahfuznya ialah itu perkataan Urwah kama rawahu as-siqatu minhum, sebagaimana meriwayatkan dia makna zikrul unsayain dan yang rufri saat itu oleh orang siqah daripada mereka itu, minhum semua daripada siqah tu siapa dia? Ayyub as-Sakhtiyani wa Hammad bin Zaidin. Jadi itu diwahamkan itu adalah tambahan itu ialah contoh bagi idraj pada tengah-tengah. Idraj pada tengah-tengah. Mana tengah-tengah au unsayahi au rufrihi, atau mana unsayahi au rufrihi, itu ataf kepada zakarah masa rufrahu ataf kepada zakarah, mana zakarnya jadi maknanya itu sebenarnya perkataan Urwah tu, bukannya orang panggil makna perkataan Nabi Jadi mazhab kita tu tidak batal ke? Tak batal. Jamuh zakat tu batal Jadi itu tu perkataan Urwah katanya. Huk mahfuznya itu adalah perkataan Urwah. Bukannya perkataan Nabi. Jadi maka ini dijadikan satu contoh bagi mudraj pada tengah-tengah. Wa fil akhiri, dan huk banyak sekali berlaku kerana dia menempat tiga pada tafsir daripada rawi tu. Jadi wafil akhiri, dan pada akhir hadis Ibn Mas'udin ialah hadis mudraj pada akhir hadis. Itulah hadis Ibn Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahhuda. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar akan Ibn Mas'ud akan tasyahhud fi salati, di dalam semaya. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu lillahi ilah, sehingga akhir adraja fiha Abu Khusaimah, memasukkan padanya pada apa nama tasyahud fi salah ini Abu Khusaimah kalaman li Ibn Mas'udin, akan perkataan bagi Ibnu Mas'ud mana wa huwa idza qulta hadza faqad qadaita salataka. Tu dia masuk perkataan tu. Apabila ini perkataan siapa dia? Ibnu Mas'ud. Di akhir hadis tu, bila kamu telah melaksanakan ini, maka sesungguhnya telah selesailah engkau akan telah menyelesaikan olehmu akan semayang in syi'ta, kalau mono au taquma, maka kalau nak berdiri lagi berdirilah, fakun, maka boleh berdiri. Tu. Jadi makna baca tahiyah makna, tapi kalau nak sempurnalah. Tapi kalau nak berdiri boleh juga. Wa in syi'ta an taq'ud faq'ud, kalau nak duduk. Tu. Jadi apa yang diidrajkan itu ialah perkataan idza qulta tu, wa huwa idza qulta hadza qad hatu. Bila mengkata lagu ni gak, mana selesailah sembahyang. Kalau nak berdiri lagi gak, berdiri gak, tak sah. Tu. Itu penambahan daripada Ibnu Mas'ud. Itu dia panggil mudraj fil matni, pada matan.
Wa'lam anna al-idraja qismani. Kata wa'lam bahasanya idraj itu dia ada dua kisim, li annahu kerana idraj imma an yakuna fil matni, ada kalanya adalah al-idraj itu pada matan atau fi sanadi ataupun pada sanad. Wal mudraju fil matni, yang diidraj pada matan salah satu anwa'in. Yang ditambah pada matan itu ada 3 nauk pula. Waqad taqaddama, sesungguhnya telah terdahulu. Mana? Fil awali, fil wasati, fil akhiri. Ha tu 3, dia kira 3. Itu dia masukkan orang panggil 3 kisim bagi idraj pada matan. Wal mudraju fis sanadi arba'atun. Tambah maknanya idraj, maknanya mempermasukkan pada sanad itu ada 4 keadaan pula. Al awalu, yang pertama, an yakuna matnun indarawin, dengan bahawa adalah satu matan tu indarawin di sisi satu orang rawi. Satu matan tu ada pada satu orang rawi, bi isnadin, dengan satu isnad. Satu orang dia ada matan hadis serta dengan isnad dia, illa melainkan tarafan minhu, satu tepi daripadanya, daripada sana fa innahu indah satu tepi daripadanya, daripada matan hadis tu. Satu tepi makna hujung. Satu tepi dia, tepi ni boleh jadi hok mula-mula ataupun hok akhir sekali. Tu. Satu tepi maksudnya satu kalimah. Fa innahu tarafan minhu sani, indahu di sisinya, bi isnadin akhara. Di sisinya rawi dengan isnad yang lain. Mana satu taraf zanum perkataan dalam hadis itu di sisi dia tapi dengan isnad yang lain pula. Tu. Nanti kita tengok dia punya contoh. Maka fayarwihi anhu, maka meriwayatlah ia akan mati asal ni daripada zalikar rawi. Rawin meriwayatkan akan matan itu daripada zalikar rawi. Rawi saat itu rawin oleh rawi yang lain, taman hal keadaan sempurna, bil isnadil awali, dengan isnad yang pertama. Jadi walam yazkur isnada tarafihi, dia tidak sebut isnad taraf hadis tu, tapi hadis asani tu dia tak sebut sanad tu. Allazi fi aziyadatu, yang mana pada isnad yang kedua saat itu di situlah ada tambahan. Tu mana dia tak ada contoh ni. Dia makna satu orang rawi dia ada satu hadis, matan hadis. Dengan satu sanad. Kamu dia melainkan ada satu kalimah atau dua kalimah, itu maksudnya pada satu taraf tapi di sisi dia juga tapi dengan isnad yang lain pula. Dengan isnad yang lain. Jadi dengan isnad yang lain dia ada tambahan kalimah atau beberapa kalimah. Ada tambahan. Lalu jadi meriwayat oleh satu orang rawi yang lain pula secara sempurna dengan isnad yang pertama sahaja. Jadi dia tak sebut isnad yang tepinya yang kedua tu, allati fihi ziyadah. Jadi kalau tak ada whiteboard, kalau anak mengajar di kuliah tu ada whiteboard tu kita boleh tunjuk. Maksudnya satu sanad, satu rawi dia ada satu matan hadis. Dia dengan satu sanad. Hadis ni ada satu sanad yang lain di sisi dia pula, di sisi dia juga dengan satu matan yang sama, tetapi matan yang kedua tu dia ada tambahan dengan sanad yang kedua tu. Ada perkataan yang lebih. Lalu orang yang mengambil hadis daripada dia saat itu dia ambil sanad yang pertama. Dia ambil sanad yang pertama dengan matannya dia ada tambahan. Sedangkan ziyadah itu dengan isnad yang lain. Apa dia ambil sanad ni? Sebab sanad ni lebih comel, lebih cantik daripada sanad yang kedua ni. Jadi sanad hok comel saat itu tidak ada ziyadah. Ziyadah ada pada sanad yang kedua. Tapi dua-dua sanad ni hok dia belakang ni. Tu itu satu. Itu dia panggil idraj pada sanad. An-nau'u tsani. Nau' yang kedua, an yarwiya jama'atun al-haditsah. Suatu jamaah meriwayatkan akan satu hadis bi asanida mukhtalifatan. Mukhtalifatin sifat kepada asanida. Asanida ismul ladzim sarif. Bi asanida mukhtalifatin.
Jadi satu jemaah dia meriwayatkan satu hadis dengan beberapa sanad yang bersalah-salah. Sanad yang berbeza-beza. Jadi fayarwihi anhum rawin wahidun. Maka meriwayatkan daripada jemaah saat itu oleh satu rawi wa yaj'alul kulla, menjadikan oleh rawin wahid sana yang mengambil yang meriwayat hadis ini kulla isnadan wahidan, satu sanad. Itu dia. Satu hadis maksudnya mata. Itulah hadis ialah mata lah. Ya, hadis ada dua makna, mata sanad ni. Tapi bila kita itulah hadis enggak maksudnya mata lah. Tu. Jadi satu matan hadis diriwayatkan oleh satu jamaah dengan riwayat yang berbeza-beza. Lalu satu orang lain dia ambil lah hadis itu. Dengan dia guna satu sanad saja. Tu. Dia apa makna dia jadikan semua sanad tu makna satu sanad. Semua sanad tu dia buat satu sanad je. Itu pun dia panggil idras juga, mempermasukkan sanad kepada sanad yang lain. Tu. Jadi semua tu benda yang dia orang panggil. Semua ni ada unsur mengelirukan belakang lah ni. Mengelirukan. Sedangkan mana hadis mestilah bersih daripada unsur-unsur begini. Tu. Atsalitu an yakuna matnanin. Dia sebabnya mata lain diberi kepada sanad yang lain. Tu. Atsalitu yang ketiga an yakuna matnani mukhtalifayil isnadi. Ada dua matan yang bersalahan isnad. Isnad suku-suku. Matan A dia ada sanad A. Matan B dia ada sanad B. Begitu. Tu. Kemudian inda rawin, di sisi satu rawi. Dua sanad, dua matan. Setiap mata itu dengan sanadnya yang sendiri. Fayarwihima, maka meriwayatlah akan keduanya. Dua orang panggil dua mata sana. Meriwayatkan dengan meriwayatkan dua mata sana daripada seorang rawi ni. Jami'ahuma, akan sekaliannya. Akan sekaliannya mata sana, dua mata sana. Dua mata sana anhu daripada rawi itu. Dan rawi itu rawin wahidun, oleh seorang rawi. Kemudian fayaj'aluhuma, maka menjadikan oleh rawi yang meriwayatkan daripada rawi pertama saat ni. Rawi yang kedua tu riwayat daripada rawi yang pertama. Dia jadikan kedua jami'an, semuanya matnan wahidan. Dia kapuh dia panggil. Dia gabung dua mata, dia kapuh jadi satu mata. Muqtasiran ala ahadis sanadain, kemudian dia simpan di atas salah satu daripada dua sanad. Hok comel lah, tentu dah hok comel. Dua mata, dua sanad yang berbeza. Ada matan hadis A, matan A, sanad A, hadis B, sanad B dengan sanad dia. Lalu dia buat satu mata. Dia buat satu mata, dia gabung dua mata itu jadi satu mata, kemudian dia ambil salah satu daripada dua sanad. Yang sudah tentulah hok comel, sanad yang comel. Banyak jami'an mana muqta'ala ahdisannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u an yasuqa al-muhaddithu al-isnada ila muntahahu. Bahawa membawalah oleh seorang muhaddis akan isnad kepada selesainya sanad. Dia bawa sanad daripada awalus sanad hingga akhir sanad, sehingga intihak kepada akhir sanad. Dia bawa, yasukun makna bawa. Fa yaqta'uhu qati'un an dzikri matnih. Maka memotonglah akan dia akan sanad sini daripada menyebutkan matannya sanad. Oleh qati', oleh orang yang mementukan. Mana fa yaqta'uhu qati'un, memotong akan dia akan hadis ini oleh qati' daripada menyebutkan matanya. Jadi dia tak sebut mata. Dia bawa seorang muhaddis, dia bawa satu isnad, satu sanad sehingga selesai sanad lah. Tapi dia tidak sebut mata sanad tu. Dia tak sebut mata sanad, dia sebut. Dia bawa sanad. Dia ambil sanad daripada suatu hadis, daripada satu mata. Dia ambil isnad mata hadis tu, kemudian dia tak sebut mata tu. Dia ambil sanad saja ni. Apa nak kerja ni? Ni. Wa yadhkuru kalaman ajnabiyan, maka dia pun sebut kalam ajnabi. Makna dia pergi pakai kepada sanad sana. Sanad sana dia pergi letak kepada kalam ajnabi. Tu. Jadi dah ada sanad. Orang duk kata hadis lah tu. Tu. Dia ambil satu sanad. Sanad itu adalah benar. Sanad kepada satu mata.
Dia tinggalkan mata tu, dia tak sebut mata. Dia ambil sanad tu, dia pergi pakaikan kepada kalam ajnabiyan. Fayazunnu ba'du man sami'ahu. Maka menyangkalah oleh setengah daripada mereka yang mendengarkan akan muhaddisah tak ni. Yang mendengar akan muhaddis tak ni. Kena kepada muhaddis. Anna dzalikal kalama matnu dzalikal isnad. Bahasanya kalam matan. Bahasanya kalam itu ialah mata, demikian itu isnad. Jadi makna isnad kalau kita gambar, awak gambar makna baju lah, baju ni. Ambil baju si Zaid, gi pakar kepada ni. Ambil baju hadis, nama dia sanad ni. Gi pakar kepada kalam yang biasa-biasa, kalam ajnabi. Jadi dah pakar baju ni baju hadis. Orang kata hadis lah. Baju ni baju hadis. Tu. Jadi ni sami orang pun maka menyangkalah itu matan, demikian itu isnad. Dia bodoh gitu. Oh, comel ni hadis ni, makna hadis ni, makna perkataan ni. Tengok sanad ni, sanad molek ni. Fayarwihi anhu, maka maknanya ba'du man sami'ahu san itu merwayatkan dia akan zalikal kalam anhu daripada muhaddis ni. Kadzalika, begitulah sebagaimana kalam ajnabi san ni yang disengkakan hadis. Tu. Jadi itu satu perkara yang menipu daya lah. Dia letak sanad pada bukan hadis, mata hadis. Sanad tu betul lah, memang ada sanad ni. Sanad ni sebenarnya adalah milik bagi satu matan. Matan tu dia tak sebut, dia pergi sebut perkataan lain. Dia pergi pakai ke sanad tu. Tu kena lah orang panggil ni. Tu. Nyanyo ni. Kerana orang ingatkan, disangkakan itu hadis. Fayarwihi anhu kadzalika. Lagi itulah. Wa ilal awwali asyara biqauli. Oh, jadi saat ni tu syarih tu dia royak dah bela-bela ni. Jadi mendahului daripada tokeh lah ni orang panggil ni. Jadi tokeh baru nak royak ni. Tokeh tu maknanya esok lah. Yadkhalu ba'dil matni ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Wal tusjila. Matusjila mana tasjil? Maknanya itlaq makna sebut, tulis. Gitulah. Tulis, daftar, boleh berlaku tu saja. Biasa makna daftar, makna tulis. Mana sebut rekod. Tulis mana dalam Facebook ke Instagram, tak ikut dah. Boleh berlaku.